والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة إنه بسيرها حفظ القرآن والعمل به وارزقنا فيه منيرا وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفرنا على اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من نظائن وهو ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أعننا بالعلم وزينا بالحلم واحرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم نور بكتابك بصاري واذلك به لساني واشتقبل به حساني بجالك وقواتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Saya teruskan dengan perkongsian kaedah yang kita hari ini nak sambung ya. Dia bersabit dengan dua pertalian yang bertindih. Okay, saya terus kongsikan skrin. Kita terus pergi kepada leksi logos. Ya, leksi logos ialah di sini. Itu dia. Ya, hari Rabu kita telah melihat kaedah yang ke-6.9, maknanya kaedah yang nombor 9 ya. Mana kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Kaedah yang telah kita senaraikan. So diharap tuan-tuan dan puan-puan telah memahirkan ya kaedah-kaedah. Dan setiap kali kita membahaskan kalimah-kalimah Al-Quran dan juga rangkaian-rangkaian kalimah, dia akan terlibat dengan apa yang dipanggilkan al-qawaidah ya, dan kita kena mahir tu sebab dia kaedah ni akan digunakan di seluruh Al-Quran tu ya. Dia menggunakan kaedah yang sama. So hari ini kita nak memperkenalkan kaedah yang dipanggilkan pertalian yang bertindih ya, pertalian yang bertindih kerana ada terdapat dua pertalian di sini. Dan salah satu daripada kalimah yang terbabit di dalam pertalian ni memainkan dua peranan. Itu kita akan terangkan ya. Kenapa kita panggilkan pertalian yang bertindih, iaitu jar wa majrur dan idhafah. Kita sambung ayat ni. Kerana terdapat tara dan alif fa dalam ya. Terdapat, kalau fa tu kita nak gunakan fa Melayu, kita tukarkan pergi ke leksi logos Melayu, kita ambil fa ini dan kita kopikan dia ya. Kopikan fa tu ke Arab tadi. Itu yang dalam Melayu lah. Melayu fa dia ada 3 titik ya. Kalau yang ni pun kita boleh tukarkanlah. Kalau fa satu lagi titik dia itu sebenarnya F ya. Jadi kalau P yang 3 titik, kalau F gunakan P yang 1 titik ya.
Okey, jadi sini kerana terdapat satu kalimah, ini kaedah ya. Tuan-tuan kena susun ayat dia elok-elok lah. Satu kalimah, dan kita namakan kalimah tu ya, iaitu satu kalimah tu ialah kalimah apa? Kalimah qabli ni. Qabli ni kopikan pastekan kat situ ya. Memainkan dua peranan. Itu apa? Memainkan dua peranan. Memainkan ya. Macam mana nak ija memainkan? Mim. Okey, mim. Lagi? Hamzah. Mim. Mimin Hamzah. Mesti ada alih. Ya. Alih lah. Lepas tu Hamzah. Hamzah ya nun. Ya nun kaf nun lah. Kaf nun. Tapi ada ya ya. Ada ya dulu. Nun kaf nun. Memainkan ataupun berperanan pun boleh juga lah ya. Memainkan dua peranan. Kadang-kadang kekunci ni dia ada tekan, dia tak keluar, kena check lah. Dia ada dua peranan. Peranan kita ambil kalau Melayu gunakan fa ni lah. Kalau tidak bunyi dia peranan. Peranan. Fa-ra alih non lah ya. Okey, apakah dua peranan tu? Iaitulah ya. Iaitu ya alif ya ta. Hamzah patutnya iaitu macam tu ijanya iaitu. Tapi sebelum kita ada ini kan, ini kena ada ya lah. Kalau tidak Melayu dia tak ada baris, dia gunakan ya atau vowel. Okey, apakah peranan qabli ni? Yang dua tu pertama dia iaitu pertama jadi dia yang pertama dia adalah isim yang majrur kepada min. Itu peranan pertama ya. Iaitu yang pertama kita ambil ada yang sini pinjam. Okey. Yang pertama fa ni lah. Ada fara ni ambilkan sekali. Ta alif mim. Yang pertama qabli ni ialah ia adalah nanti kalau nak apply dalam Al-Fatihah pun kita boleh tunjukkan juga ya. Dalam Al-Fatihah tu Maliki Yaumiddin tu pun dia juga dua pertalian yang bertindih. Adalah kita selesaikan ni dulu. Adalah pertama sekali dia adalah kita panggil dia isim majrur ya. Isim majrur mim jim ra waw. Tekan waw tak keluar kena check. Okay, majrur kepada mim. Ka pada. Kena ambil fa ni ya. Kepada min. Min lah ya. Min tu kita Arab tu kita tahukan tanda ni lah kepada min. Tu peranan dia pertama ya. Qabli adalah isim yang majrur kepada min dalam pertalian jar wa majrur. So kita penuhkan ayat tu supaya kita faham ya. Kadang-kadang kita shortcut ni pun kadang-kadang tak apa jelas ya. Tak apa kita buat panjang, ayat panjang pun tak apa, asalkan kita jelas. Pertalian ja wa majrur. So dalam pertalian ja wa majrur tu
Qabli itu adalah kita panggil dia isim majrur, ya. Itu satu peranan dia, peranan yang pertama. Kemudian kita tutupkan ayat tu, kita buat ayat baru. Peranan yang kedua, peranan kopikan dia bawa ni, peranannya lah, ya. Peranannya ambil sini, kopikan kat sini. Peranannya yang kedua, kopi kat sini. Banyak kita boleh kopi dah, ya, sebab dah ada. Yang kedua, waw alif ialah alif ya alif lam ha. Ialah. Besarkan sikit frame ni. Jadi qabli ni, peranan pertama ialah kita panggil dia adalah isim majrur kepada min. Ya, yang ni. Okey, dan isim majrur tu di dalam pertalian jawab majrur, ya. Pertalian majrur min qabli adalah jawab majrur. Jadi bermakna peranan dia adalah isim yang majrur. Dan peranan kedua ialah dia tu sebagai mudhaf. Peranan kedua ialah mudhaf. Mim, dot, alif, fa. Mudhaf kepada, pinjam mana kepada tadi ada sini, kopikan saja. Kepada kalimah kum, ya. Kalimah kum, masukkan kum. Kalau nak tulis kalimah kum pun boleh. Kalau nak terus kum pun boleh jugalah, asal kita faham. Ya. Kalimah kum, kum ni apa dia? Kum ni kita namakan dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Allah kata lam ya ha. Ya. Kepada mudhafun ilaih kum. Di dalam pertalian yang kedua, iaitu pertalian pinjam pertalian di sini. Pertalian idhafah. Pinjam ni. So dia ada dua pertalian tu, dan pertalian tu dia ada juga dua pertalian yang tak bertindih, ya, tapi di sini dia bertindih. Jadi bila yang bertindih tu kita jadikan dia satu faedah, ya. Jadi nanti tuan-tuan dan puan-puan bila jumpa je ayat-ayat lain, dan kita boleh terangkan, ya, macam ni lah, ya. Apa tu, dua pertalian yang bertindih. Pertama, jar wa majrur bertindih dengan idhafah, sebab kalimah yang di tengah-tengah tu memainkan dua peranan. Okey. Itu okey, siap kaedah 6.9, ya. Cuba kita baca balik. Min qablikum, kalau nak tulis penerangan tu kita tulislah rangkaian kalimah, ya. Rangkaian kalimah letak di sini. Rangkaian kalimah min qablikum, sebab dia ada 2-3 kalimah tu, ya. Jadi kita panggil rangkaian. Rangkaian kalimah min qablikum bersabit dengan dua pertalian yang bertindih, iaitu jar wa majrur, pertalian yang pertama, dan idhafah. Jadi bermakna jar majrur dengan idhafah ni dia bertindih, ya. Kenapa kita terangkan dia? Kerana terdapat satu kalimah iaitu qabli, ya. Kalau nak letakkan iaitu pun boleh. Sini kopikan dia, ya.
Satu kalimah iaitu kalimah, kalau nak betul-betul ayat dia macam tu lah. Iaitu kalimah qabli memainkan dua peranan. Kalau nak koma kan pun boleh. Iaitu peranan yang pertama bagi dia ayat tu penuh lah nanti dia tak tergantung-gantung. Iaitu peranan yang pertama ia adalah isim majrur dia adalah isim majrur kepada min. Min ni kena ada baris tadi tak ada baris boleh apalah kita pinjam je sini. Kepada min. Nah, min di sini dia tidak dia tidak bertanda sukun tu sebab dia membabitkan hukum ikhfa yang kita dah buat sebelum ni lah. Kepada, kalau nak letakkan lebih kemas, kepada kalimah lah. Ambil ni, copy je. Bawa ke sini kepada kalimah min. Dalam pertalian yang pertama tu iaitu jar wa majrur. Lepas tu kita tutup ayat tu, kita tambah lagi ayat yang kedua, peranannya ini macam mana nya jadi macam ni nanti kita check balik. Nya sepatutnya bukannya, dia sepatutnya bulat. Kita try nya yang ini. Okey, ambil nya, kopikan dia, bawa ke tadi dan cuba tukarkan. Sepatutnya macam tu dari mana di atas tu bersabit. Yang ni bukannya sa, dia ta. Bersabit. Okay, so peranannya yang kedua ialah mudhaf. Itu peranan qabli pula. Dalam kalimah qablikum ni dia adalah mudhaf kepada mudhafun ilaih. Iaitu mudhafun ilaih dia kum. Di dalam pertalian idhafah, kalau kita nak sambung ayat tu, apakah pertalian idhafah tu? Ialah bracketkan qablikum ni. Ini adalah idhafah. Okay. Yang tadi kalau kita nak kemaskan lagi, pertalian jar wa majrur tu apa dia? Kita ambil min qabli. Sampai sini je. Supaya dia jelas masuk ke dalam bracket ni. Min qabli. Okey, itu satu kaedah yang tuan-tuan boleh guna pakai dia, fahami, dan yang penting sekali mahirkan bukannya faham saja. Kalau faham tak mahir, belum lagi faham. Dia faham tu mesti dengan mahir. Mahir maknanya kalau jumpa je mana-mana ayat Quran, kita dah boleh apply dia. Itu dia namakan mahir Kalau nak besarkan sikit ni, yang ni tuan-tuan boleh simpankan nanti. Tarik dia ke bawah sikit. Ini kaedah yang ke-69 Itu dah panjang lebar tu, sepatutnya kita boleh memahami lah. Okey. Yang ni tuan-tuan dah boleh simpan dia Simpan. Dan saya pun simpan sekali dalam teks dokumen di download tu. Minggu depan kita akan buat 6.10 pula. Banyak kaedah dan 10 kaedah tu yang kita boleh belajar. So sekarang ni kita dah masuk, bukan ni Fatihah, ini lain punya ayat 221 betul. Kita dah masuk bulan November dah.
1 November 2024. Okey. Itu untuk hari ini ya. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan contoh-contoh lain yang kita boleh lihat kaedah yang sama. Dua pertalian yang bertindih, ya, di mana kalimah yang kedua tu memainkan dua peranan. So kita pergi ke Quran ya, iaitu Quran Tafsir dan Perkata ni, kita tengok ayat ke-7 ya. Ayat ke-7 ni sudah ada. Okey. Ini adalah contoh yang sama ya, kaedah yang sama. Macam saya kata tadi, apabila kita memahami satu kaedah ni, dalam Al-Quran banyak juga digunakan. Ya, cuba tengok sini ya. Ala qulubihim. Ala qulubihim. Jadi ala qulubi ni ialah jar wa majrur. Sampai B tu. Itu jar wa majrur. Ala ni adalah harfun jar, qulubi adalah isim yang majrur kepada ala. Jadi maknanya qulubi ni sekarang ni memainkan peranan sebagai isim yang majrur kepada ala. Itu peranan dia yang pertama. Kemudian pertalian yang kedua ialah qulubihim. Qulubihim ni ialah idhafah. Jadi bila ada idhafah, jadi bermakna qulubi ni memainkan peranan sebagai mudhaf lah. Mudhaf kepada kalimah him ni. Jadi him tu adalah mudhafun ilaih yang majrur. Jadi qulubi ni memainkan dua peranan ya. Kalau kita nak kotakkan apa tu dalam konteks dua peranan tu, kita boleh buat kotak baru. Yang ni kita merahkan, lepas tu kita masuk satu kotak baru, kotak hijau. Yang ambil warna hijau. Jadi qulubi pertamanya dia adalah dalam konteks ala qulubi macam tu, iaitu jar wa majrur. Jadi qulubi itu memainkan peranan sebagai isim yang majrur. Kemudian dalam konteks yang kedua, pertalian kedua ialah qulubihim. Qulubihim pula tu dia memainkan peranan sebagai mudhaf. Jadi maknanya dia bertindih kepada qulubi itu. Itu dinamakan rangkaian kalimah yang bersabit dengan dua pertalian yang bertindih, iaitu jar wa majrur yang bertindih dengan idhafah. Dan sebenarnya di dalam ayat yang sama ni ada 3 kes. Tiga contoh ya, iaitu kalau kita padamkan yang itu sama juga di sini. Ala sam'ihim pun sama ya. Ala sam'ihim ni pun sama juga. Itu juga rangkaian kalimah yang bersabit dengan dua pertalian yang bertindih. Ala sam'i adalah satu pertalian yang pertama, jar wa majrur. Ya, lepas tu sam'ihim adalah idhafah. Adalah idhafah. Jadi sam'i tu, kalimah sam'i ni memainkan dua peranan. Pertama, dia isim majrur kepada ala. Yang kedua, dia mudhaf kepada him. Him itu adalah mudhafu ilaih yang majrur. Dan contoh yang Itu pun sama juga ya. Lepas tu pun ada juga wa ala absarihim. betul. Ya, wa ala absarihim ada satu lagi. Ya, kalau kita besarkan sikit font ni supaya ala absarihim ni menjadi satu satu padamkan dulu. Jadi senang kita nak sebab dia berada dalam dua line tu, kita boleh besarkan font ni ya. Tuan-tuan nak besarkan font ni, dia ada kat bawah ni.
Ya, kalau scroll yang ni, ni font ni ya. Size font tu kalau kita besarkan sikit, dia akan baru kita nampak dia dalam set. Hmm. Ya. Jadi sekalian alat abasarihim Lain. sama je. Sama Kaedah yang je. sama lah ni. Hmm. Ala abasari adalah jar wa majrur. Tak susah ya. Bila kita dah memahami kaedah-kaedah ni, kita boleh nampak di tempat-tempat lain pun sama je. Ya. Dan abasarihim pula adalah idhafah. Ya, idhafah bermakna apa? Abasari adalah mudhaf pula. Tadi dia punja isim majrur kepada ala, sekarang dia mudhaf kepada him. Bila mudhaf kepada him, mudhafu ilaih, dia membentuk pertalian yang dipanggilkan idhafah. Satu jar majrur, satu idhafah. Ya, kalau kita gunakan kaedah yang sama ni, kita dalam Al-Fatihah, dia akan terdapat dua pertalian yang bertindih, tapi pertalian dia berbeza sedikit. Ya, iaitu ayat yang keempat. Sekarang ni dua pertalian bertindih, tapi pertalian tu adalah pertalian yang sama. Tadi jar wa majrur dengan idhafah, tetapi di sini idhafah dengan idhafah. Yang ni ada dua pertalian idhafah yang bertindih. Malik yaumi ni satu idhafah ni. Sebab dia dua kalimat isim yang berturutan. Ya, kemudian yaumiddin satu idhafah lagi. Nampak tak dia bertindih tempat yaumi tu? So yang ni dipanggilkan rangkaian kalimah yang bersabit dengan dua pertindihan idhafah ataupun dua idhafah yang bertindih, di mana yaumi ni memainkan dua peranan juga. Dalam talian pertama, yaumi adalah mudhafun ilaih kepada maliki. Dia kita tak panggil dia isim majrur ya, sebab pertalian dia ialah idhafah. So kita tak panggil dia isim majrur, kita panggil dia mudhafu ilaih yang majrur. Walaupun dia isim majrur ya, tapi kita tak panggil, kita panggil dia mudhafu ilaih yang majrur dalam pertalian ni. Dan yaumiddin pula dia memainkan peranan sebagai mudhaf pula. Jadi dua kali peranan dia. Satu kali mudhafu ilaih, kali kedua ialah mudhaf kepada ad-din. Itulah beberapa contoh untuk kita melihat bagaimanakah ayat-ayat Quran ni dibina ya. Kalau kita dapat melihat dengan baik itu, maka pemahaman kita kepada ayat-ayat Quran itu akan lebih baik ya. Okey, so untuk hari ini kita sampai situ je. Sebab nanti pukul 8 kita ada kelas lain pula ni. Rakan-rakan kita yang sebelum pukul 8 dah nak masuk lah. Okey, balik kepada yang tadi, leksi logos tadi. Yang ni sepatutnya kita dah simpan dia elok-elok. Dan simpan di mana? Simpan di hati dan minda ya. Jangan simpan dalam buku je. Dalam buku kadang-kadang nak cari tak jumpa dia. Tapi yang pentingnya dah hati dan minda kita, dia tak ke mana-mana lah. Kita boleh bawa dia ke mana-mana, kita boleh bincangkan dia, kita boleh kongsikan dia. Kan ya? Siapkan sekali contoh dia ya. Macam hari ni kita ambil contoh min qablikum. Ayat ke-7 Al-Baqarah tadi ada lagi 3 contoh. Dalam Al-Fatihah tu ada contoh pula 2 idhafah yang bertindih. Dah banyak contoh tu. Dah boleh dah berkongsi dengan kawan-kawan kita ya. Sebab Al-Quran ni kita belajar dan mengajar. Belajar, berkongsi tu maknanya mengajar lah tu ya. Jadi memang Nabi suruh kita belajar dan mengajar. Jangan belajar banyak, 20 tahun belajar saja, tak ada langsung ruang untuk mengajar. Tak berkembang ilmu tu. Doktor nak teman tanya. Okey. Macam yang dua yang bertindih tadi dalam istilah bahasa Arab ni dipanggil apa? Ialah QHS saja.
Oh, ini. Kalau belajar bahasa kelas Arab biasa tak ada ni. Oh, dia tak ada ya? Tak ada. Ini banyak kaedah-kaedah yang kita ini yang memang kita bangunkan sendiri ya untuk menjelaskan lagi pemahaman tu. Macam contohnya kaedah yang ni memang tidak adalah di mana-mana pun tidak ada. Yang keduanya kaedah pembentukan kalimah daripada 3 huruf akar sampai jadi kalimah tu itu pun tak ada juga. Itu memang kaedah kita sendiri lah yang kita bangunkan untuk membantu kita ya menambahkan lagi proses pemahaman kalimah-kalimah Al-Quran ni. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa minggu hadapan, sudah masuk November ya. November Haji Mazlan, Haji Mazlan ada ni. Okey, Haji Mazlan akan memimpin kita lah ya. Apa ni? Taif. Nampak dia gambar belakang tu lain daripada rumah Kemuning tu, makna dia kat Shah Alam lah. Dia kata Shah Alam. Betul, jadi kat Shah Alam. Ya. Dia Mutawif. Belum lagi. Oh, belum lagi ya. Okey. So apa ya, untuk hari ni Haji Abdul Qadir lah tutupkan ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Allahu minkum. Minggu depan Siti Khalijah ya. Siti Khalijah terangkan apa yang dimaksudkan dengan apa ni pertalian bertindih ya minggu depan, buat homework dulu, lepas tu minggu depan belajar menerangkan ya. Kelas pagi ke doktor minggu depan? Kelas pagi ni lah, yang ni hari Isnin lah. Kelas pagi Isnin Selasa saya tak boleh, pagi tu saya mengajar Oh, doktor. tak ada ya? Oh, Isnin Selasa tu jarang saya boleh masuk. Kalau hari lain insya-Allah. Hari lain boleh ya. Okey. Kita Tapi kena kita buat hari lain. assignment ya. Sebab apa yang kita belajar ni kita nak kalau boleh peserta-peserta dah mula berlatih ya. Okey, siapa yang ada sini ya? Puan Zawi. Saya tengok ada Puan Zawi ni. Boleh? InsyaAllah. Ulang balik je apa yang kita belajar hari ni kan, tak susah. Ya, sebab apa? Kalau kita bila ulang balik tu dia tak hilang. Ya, kalau kita tulis je dalam buku nota nanti tak diulang, tak dikongsikan, dia akan hilang ya. Itu caranya. Kita buat latihan dalam kelas tu, apa yang kita belajar tu kita akan cuba ya, nanti dari sehari ke sehari cuba kongsikan balik dengan rakan-rakan kita ni. Ya, dan apa kita akan dapati pemahaman kita akan lebih baik ya. Nanti akan kita buat gila-gila ya. Kaedah yang kita dah belajar tu banyak, ada 9 kan. Nanti kita mungkin suruh terangkan, seorang ambil satu, belajar menerangkan pula ya dalam kelas ni. Dan kita akan dapati apabila kita boleh menerangkan tu, kita confident level kita tu lebih tinggi lah kata ya, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Doktor. Okay, doktor, semoga terpahat di hati insya-Allah. Terima kasih. Terpahat di hati dan ke hati aja. Minda pun kena terpahat juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, doktor, insya-Allah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.